Okay. Assalamualaikum. Hai, saya Suryati dari Suryati Homeopati. Okey. Okey, pengalaman kami selama lebih 20 tahun bantu mereka. Kami di Suryati Homeopati membantu mereka selalu mengalami keresahan yang melampau. Jadi kadang-kadang bila keresahan melampau ni mengakibatkan kadang-kadang kita punya perasaan tak stabil, kita punya kerja buat kita tak sempurna, tak boleh nak fokus, selalu berdebar-debar. Lepas tu mengganggu pekerjaan, mengganggu hubungan suami isteri, mengganggu hubungan dengan anak, kerap marah, apa semua kan. Okey, jadi saya nak kongsi pengalaman. Jadi benda macam ni memang banyak terjadilah, tak boleh tidur malam apa semua kan. Okey, dari pengalaman saya nak cerita ada beberapa lah, saya ambil beberapa kes yang okey. Hari ni saya nak kongsi bagaimana orang tu bila dia jadi keresahan, dia tak boleh ambil uduk dalam masa yang sekejap. Maksudnya dia kena ambil uduk berkali-kali. Ada satu orang tua tu sehingga saya pun kesian lah. Kalau dia masuk toilet pagi subuh tu, daripada pukul 5, pukul 6.30 baru keluar daripada bilik air. Kan bayangkan macam mana dia jadi keresahan, dia jadi tak stabil. Bila kita tanya, dia kata biasalah, memang dia macam tu, kata dia. Kan kalau kita tanya pada dia kan, sebenarnya benda tu tak normal kan. Jadi bayangkan kalau ambil uduk dah, apa yang saya diberitahu kan. Bayangkan dia kata kalau satu-satu uduk tu dia kata saja aku ambil tangan kanan. Bayangkan macam tu. Baru lepas tu tangan kiri lagi macam tu. Bayangkan setiap anggota tubuh kalau yang uduk tu macam tu lah, sehingga dia rasa macam puas. Betul, belum lagi mandi. Belum apa kan. Jadi saya nak cerita satu cerita seorang eksekutif ni. Dia muda lagi masa datang kat saya tu, dan dia daripada KL, dan dia dah bertahun-tahun sebenarnya sejak dia belajar di overseas, sehingga dia belajar di luar negara, sehingga dia balik, sehingga dia rasa macam keadaan semakin teruk, sehingga yang paling meresahkan dia rasa risau sebab dia terpaksa ambil uduk di rumah. Nasib baik dia kata dia kerja pukul 10 pagi. Masuk kerja pukul 10 pagi. Jadi dia kata dia ambil uduk di rumah, dan dia kata tahan uduk dia sehingga zuhur. Bayangkan, dia kata kan dia memang tak nak ganggu setiap hari, dan dia rasa tertekan. Jadi perasaan dia bila kita tengok, dia kata okey, simptom dia bila saya tanya, takut mati. Dia kata memang, dia kata perasaan takut mati itu sentiasa menghantui diri dia. Dia kata sepanjang masa, sehingga kadang-kadang tak boleh nak fokus. Kadang-kadang dia terus termenung yang lama. Lepas tu dia kata dia cepat mudah panik. Apabila berlaku apa-apa, dia akan mudah panik. Lepas tu dia kata badan dia kata bila dah panik, dia kata akan jadi berpeluh-peluh lah. Sebab dia kata jantung dia rasa seperti laju, dia kata angin banyak. Dia kata bila silap makan terutamanya. Jadi kalau kita tengok, bila saya tanya dia, okey, jadi sini saya ringkaskan lah. Jadi okey, dari darjah 1 dia kata, okey, dari darjah 1 kalau kita tengok di sini, dia ada alami, dia angkat beg berat. Okey, dia angkat beg berat dari darjah 1 sampai darjah 6. Okey, kita tengok di sini. Okey, dia darjah 1 sampai darjah 6, dia kata dia angkat beg berat lah. Angkat beg berat dari darjah 1 sampai darjah 6. Lepas tu ada ketikanya dia kata keras, dia kata 2, dia kata 3. Lepas tu dia kata bayangkan dia angkat kita darjah 1 sampai darjah 6. Lepas tu dia pernah jatuh basikal, dia kata jatuh basikal, dia jatuh di longkang. Longkang yang dalam, dia kata dia pun tenggelam. Dia kata masa tu budak kecil kan. Jadi dia pernah jatuh basikal. Lepas tu dia kata angin asak ke dada, dia kata kan. Okey, dia kata kerap sedawa dan dia ada sembelit. Dia kata air kosong memang kurang, dia tak suka air kosong. Dia kata dia tak suka air kosong memang kurang. Lepas tu dia kata bila silap makan, dia jadi pedih hulu hati dan susah tidur waktu malam. Ni saya ringkaskan dia punya masalah lah. Seorang eksekutif, bayangkan. Jadi dia kata setiap hari dia lalui benda-benda yang seperti itu. Bila saya tanya, dia kata itu simptom. Jadi saya kongsilah. Maksudnya yang datang kepada kami ni, kes-kes seperti ini memang sangat banyak lah. Sangat banyak, dan saya cuba sediakan komen-komen dia orang nanti. Okey, yang saya cuba dapatkan bagaimana dia orang ni, macam ni, dia Alhamdulillah bulan pertama dia rasa nampak kurang, sehingga dia tak nak kahwin lah. Dia seorang lelaki, dan dia kata dia tak nak kahwin. Dia kata sebab kalau kahwin pun dia menyusahkan isteri dia. Lepas tu Alhamdulillah, apabila dia dah dalam bulan ketiga macam tu, lepas ambil rawatan tu, dia memang sihat banyak, dan
mak dia pun happy dan tak pernah lah mak dia kata dia boleh sembahyang berjemaah sekali. Kalau lebih lambat pun kata dia boleh sembahyang berjemaah di rumah. Kalau di rumah sembahyang di rumah, dia boleh sekali sembahyang di rumah dalam waktu yang tepat. Kalau tidak, dia kata balik tu dia kena sembahyang asar, dan wudu asar tu dia kena dekat nak maghrib baru sampai rumah. Bayangkan macam mana dia suffer dengan keadaan seperti ini. Kadang-kadang kita tengok orang akan kata dia sakit was-was. Kan orang Melayu saya kata dia was-was lah, apalah. Sebenarnya dia adalah masalah tekanan yang dia pun berlaku benda ni. Dia kata rupanya, dia kata sejak di sekolah menengah lagi dia dah jadi benda ni, tapi dia tak cerita dengan mak ayah dia. Tapi apabila dah teruk, mak ayah dia kesan. Bila terlalu lama di toilet, jadi dalam keadaan semakin teruk, dan mak dia kesan. Bila ke toilet lama, mak dia pun tak tahu macam mana. Lepas tu dia kata dia bukan masalah mental, tapi dia tak tahu macam mana nak cakap perasaan dia kan. Dan memang mengganggu lah. Dan dia bayangkan seorang eksekutif, jadi kalau orang tahu masalah dia, dia rasa malu. Dan tapi ada kawan-kawan rapat dia tahulah masalah dia kan. Benda ni berlaku sejak dia belajar di luar, sejak dia tengah sekolah menengah lagi, dia kata. Lepas tu masa di luar negara pun sama, tapi sebab dia duduk sendiri kan, jadi dia, kawan-kawan dia pun memang tahulah, kawan-kawan rapat di satu rumah dengan dia memang tahulah watak dia. Tapi dulu dia kata tidak seteruk sekarang. Waktu yang dia datang kepada saya itu tidak teruk lah. Jadi kurang lah dia. Tapi sekarang tu yang dia datang kepada kami itu pun sebab kebetulan anak sepada sepupu dia tu nikah di sini. Dan kebetulan sepupu dia tu adalah kami punya pesakit yang rapat dengan kami. Jadi dia cuba datang kepada kami, dan alhamdulillah Allah izin memang nampaklah ada kesembuhan. Jadi di sini saya bukan ini pengalaman saya. Pengalaman orang lain saya tak tahu, dan saya punya kaedah saya akan saya tengok selalunya kenapa saya fokus kepada kecederaan. Apabila kecederaan ni menyebabkan yang saya pernah bagi tahu pada live saya sebelum ni, bagaimana tulang belakang itu apabila jatuh dan angkat beg berat, bebanan yang lama bertahun-tahun kan, dia mengganggu keadaan kita punya di belakang lah, kita punya tulang belakang kita tu agak terganggu. Dan dia punya, bagi saya lah, itu apa yang saya pengamatan saya. Bila saya bagi, okey, contohnya kalau kita fikir selalunya, okey, kita tengok kepada, kita boleh bagi kepada ubat minda dia, kita akan bagi macam tu. Tapi apa pengalaman saya sebelum ni, kalau kita bagi ubat minda dia tak mau. Kalau kita tengok, kita kena fokus juga sistem apa yang terlibat dan apa dia punya. Okey, dia pernah jatuh, okey, kita fokus kecederaan lama dia. Okey, lepas tu sistem penghadaman dia sembelit apa semua kan. Lepas tu saya memang terkenal lah dengan air kosong kena cukup, sebab yang tu membantu membersihkan badan kita, tubuh badan kita dibersihkan apa semua kan. Jadi memang itu saya punya fokus lah. Dan apa yang saya sarankan, dan alhamdulillah dia kata lepas sebulan tu memang nampak banyak perubahan yang agak besar. Dan saya rasa dia ambil lebih kurang 3 bulan macam tu lah. Lepas tu alhamdulillah dia kata okey sehingga hari ni. Dan saya dapat feedback daripada sepupu dia tu pun, dia kata alhamdulillah dah okey, dan tak ada, mak dia tak ada beraduan lah kepada dia. Kalau tidak sama ni kami yang post ubat dia ke KL kan. Okey, jadi saya minta maaf. Jadi saya bercakap ni dari sudut pengalaman saya merawat mereka yang resah, yang ambil untuk kurang. Jadi tolong janganlah kata dia ni masalah was-was, ketawakan dia. Sebenarnya tidak, dia merupakan satu penyakit yang kalau kita kena pun kita bayangkan macam mana kita keadaan. Jadi tolong jangan kata ke orang yang seperti itu. Tolong bagi support, bagi moral support kat dia, bahawa insya-Allah dia akan ada ubat. Mudah-mudahan macam itulah. Jadi saya pesan, kalau orang yang kita jumpa orang seperti ini, kita kena simpati pada dia, sebab dia kadang-kadang tak boleh kawal perasaan dia. Dengan dia marah apa semua kan, sebab dia tak boleh kawal. Dia pun tak tahu macam mana nak overcome, nak selesaikan masalah dia. Dia pun ingin untuk sembuh. Dia tak nak macam tu. Dia tak nak jadi macam orang kata abnormal kan. Jadi kalau orang tak faham, orang kata dia macam-macam lah kan. Jadi ini yang saya lalui dah dengan pesakit saya. Dan bagaimana, dan Allah izin, dan yang ni, dan apa saya kena pasti dia baru pertama, okey, daripada kecederaan dia naik tangga lah, darjah 6, darjah 1 darjah 6. Ketika dulu kan angkat beg berat sampai 3 hingga 5 kilo. Bayangkan budak kecil darjah 1 tu angkat beg berat belakang tu, bebanan dia setiap hari selama 6 tahun. Kalau kena naik tangga atas, keturun atas ke bawah apa semua kan. Bayangkan macam mana. Lepas tu jatuh basikal lagi. Waktu angin dia macam tu je kita. Jadi sistem tu kita nampak benda tu walaupun
walaupun kadang ada sakit belakang, tapi dia kata dia pun tak jangka benda tu, sebab dia kata tak ada masalah dari sudut dia berjalan, sakit belakang yang teruk pun tak ada, jadi tak adalah dia pergi. Ini cuma dia bagi saja, dia kata sebab dia sakit perut dia selalu pergi ambil rawatan, tapi Allah tak bagi lagi kesembuhan. Tapi yang dia kata yang paling menekan adalah mental dia. Sakit, dia kata minda dia yang sakit, dia kata macam mana dia tak selesai masalah ni, jadi dia stres lah. Kan, jadi dia rasa macam tekanan bagi dia lah, macam mana dia tak, macam dia rasa dia tak normal seperti orang lain. Okey, so jadi saya minta maaf, ni ada pengalaman saya bercakap dari sudut pengalaman saya di sini selama lebih 20 tahun dalam membantu merawat mereka yang menghadapi masalah seperti inilah. Ini hari ni saya huraikan satu-satu. Okey, yang ni okey, dia wuduk semalam sebelum ni saya juga bagi masalah macam mana dia keresahan yang melampau kan. Jadi saya akan cerita lah. Jadi kalau kita tengok simptom dia tu lebih kurang je. Kan, pernah cedera, kan saya katakan pernah aksiden, latihan yang teruk, okey kan, macam tu kan. Lepas tu angin, jantung laju, yang tu simptom yang biasalah. Okey, lebih kurang kalau saya tengok macam tu. Okey, saya minta maaf dan saya akan terima kasih kerana menonton live saya, dan jika bermanfaat boleh share, sebab saya cuba membantu bagi mereka-mereka yang ingin dibantu, dan boleh hubungi saya. Dan okey, dan saya doakan semoga kita semua sihat dan Allah bagi kesihatan yang baik, dan Allah bagi keberkatan dalam hidup kita terutama di Ramadan ni, dan semoga Allah limpahkan rahmat atas kita semualah. Okey, saya terima kasih. Assalamualaikum.